Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Arif Zulhilmi bin Muhammad Isam bersama dengan ahli pasukan saya iaitu Nik Muhammad Imran, Susan C dan juga Nur Hafizah, di mana kami daripada 3 PISMP BM2 akan membentangkan dan memberikan olahan idea mengenai online showcase tahun 2021. Dan untuk online showcase kali ini, kami akan menumpukan kepada major kami iaitu Bahasa Melayu. Jadi yang pertama sekali kita akan mengetahui mengenai isi kandungan. Jadi berdasarkan isi kandungan ini, yang pertama sekali kami akan mengolah mengenai pengenalan dan juga pengalaman. Di mana dalam konsep yang pertama ini, kami menumpukan kepada konsep pembelajaran interdisiplinari dan melalui konsep ini, kami kaitkannya dengan pengalaman pembelajaran kami sepanjang 3 PISMP ini. Dan kemudian untuk kandungan yang kedua pula adalah mengenai cabaran dan juga cara mengatasi, di mana kami dapati bahawa terdapat beberapa cabaran pembelajaran yang berlaku sewaktu PDPR berlangsung. Dan dalam masa yang sama kami juga dapat menemui cara untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut. Yang ketiga pula adalah mengenai maklum balas keberkesanan, di mana kami mendapat maklum balas daripada pelbagai individu dan juga pelbagai sumber, dan kami berjaya menumpukan kepada 3 aspek penting iaitu pengetahuan, kemahiran dan juga pembelajaran bermakna. Dan yang keempat adalah kami menumpukan kepada 4 aspek yang penting, iaitu yang pertama adalah the big idea, yang kedua adalah pembelajaran secara aktivitas, yang ketiga adalah rakan pembelajaran, dan yang keempat adalah kompetensi 6C. Jadi yang pertama sekali kita akan pergi kepada pengenalan dan pengalaman pembelajaran. Jadi dalam sudut pengenalan kali ini, saya akan menumpukan ataupun lebih memfokuskan kepada maksud interdisiplinari, iaitu kata kunci bagi soalan kali ini. Di mana interdisiplinari ini berdasarkan Kamus Korsa tahun 2020, di mana interdisiplinari ini merupakan penggabungan dua ataupun lebih disiplin akademik yang diterapkan sama ada penyelidikan, aktiviti maupun kajian dalam topik yang berbeza. Jadi kat sini ini bermaksud terdapat beberapa subjek yang telah pun kita tahu. Contohnya ada EDUP, BMMB. Jadi apabila kita gabungkan kedua-dua subjek ini dapat membentuk satu pembelajaran yang bermakna dan dapat membentuk satu kajian yang lebih berkualiti. Seterusnya kita juga dapat lihat bahawa interdisiplinari ini juga merupakan satu muafakat ataupun kerjasama antara pelbagai perspektif dan bidang dalam mengintegrasikan sesebuah pembelajaran. Kat sini apa yang nak dimaksudkan adalah apabila kita menggabungkan dua ataupun lebih subjek dalam satu konteks yang sama, jadi ini dapat membentuk pelbagai perspektif ataupun pengolahan idea yang lebih menarik. Di mana dekat sini walaupun kita lihat contohnya EDUP lebih menumpukan kepada um, bagaimana untuk mengawal kelas dan juga mengenai teknologi, dan BM adalah lebih menumpukan kepada meja. Jadi dekat sini kita dapat lihat bahawa kedua-dua ini adalah berbeza. Namun apabila disekalikan, kita dapat membentuk satu integrasi pembelajaran yang sangat bermakna. Jadi yang pertama sekali, saya akan membentangkan mengenai pengalaman pembelajaran mengenai EDUP 3043 bersama dengan BMMB 3063, iaitu dalam konteks kerja khusus. Di mana kerja khusus yang kami laksanakan ini dapat membantu mengenal pasti tingkah laku bermasalah yang dihadapi oleh murid-murid yang akan diajar kelak. Kat sini saya nak menyatakan bahawa sewaktu kami melaksanakan kerja khusus EDUP, sewaktu kami menjalankan kerja khusus BMMB, kami dapati bahawa untuk melaksanakannya kami perlu mengetahui apakah masalah-masalah tingkah laku sebelum kami berjaya untuk membina sebuah RPH yang bermakna. Yang kedua pula adalah untuk mengetahui cara-cara bagi mengatasi masalah tingkah laku murid. Sebagai contoh, kami akan menggunakan pelbagai intervensi seperti terapi bermain, terapi muzik dan pelbagai lagi. Hal ini supaya Hal ini kita dapat lihat bahawa apabila kita mencipta sesebuah RPH, kita dapat mewujudkan juga terapi-terapi. Contohnya terapi bermain, terapi muzik di dalam RPH tersebut. Jadi kita dapat lihat bahawa sambil murid-murid ini kita dapat mengatasi masalah tingkah laku mereka, mereka juga dapat belajar dengan lebih mendalam. Dan yang ketiga pula adalah dapat membuka minda saya bahawa apabila saya menjadi seorang guru kelak, saya bukan sahaja perlu mengajar subjek yang ditugaskan kepada saya,
Tapi saya juga bertanggungjawab untuk menguruskan disiplin murid-murid. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa apabila kita ni menjadi seorang guru, kita ni akan diberikan sebuah tanggungjawab. Iaitu tanggungjawab paling besar kita adalah untuk mengajar murid-murid. Tapi dalam masa yang sama juga kita juga perlu untuk menguruskan bagaimana attitude ataupun tingkah laku mereka sewaktu berada di dalam kelas. Jadi dekat sini saya dapat laksanakan kerja kursus ini melalui pelbagai konsep dan juga pelbagai aspek pembelajaran yang telah saya belajar di dalam EDUP 3043. Kemudian kita juga dapat lihat bahawa EDUP 3053 dapat disekalikan dengan BMMB 3073, di mana tutorial daripada konteks tutorial, di mana EDUP 3053 ini kami perlu menghasilkan media interaktif, dan seperti saya menghasilkan PowerPoint dan juga menghasilkan website. Manakala untuk BMMB 3073 pula, kami dikehendaki untuk menyediakan PowerPoint untuk pembentangan tutorial. Jadi dekat sini saya dapat laksanakannya dengan mengaplikasikan pembelajaran yang telah pun saya belajar sewaktu EDUP. Jadi kemahiran ini dapat menghasilkan PowerPoint yang lebih menarik dalam EDUP 3053, iaitu teknologi, dan melalui pembelajaran EDUP tersebut saya dapat mengaplikasikannya dalam pembentangan tutorial BMMB. Seterusnya, dalam konteks kerja khusus pula, kita dapat lihat bahawa pembelajaran EDUP ini dapat membantu pelajar untuk mengaplikasikan penggunaan teknologi untuk mengajarkan subjek bahasa Melayu. Sebagai contoh, pelajar akan menggunakan pelbagai kemudahan teknologi untuk menghasilkan BBM bagi sesi PDPR seperti Slido, ISL Kolektif dan sebagainya. Dan setiap bahan ataupun isi pembelajaran tersebut, kami berjaya membentukkannya menjadi sebuah laman sesawang yang benar-benar membantu murid untuk mereka belajar mengenai subjek yang mereka lemah. Dan akhir sekali adalah mengenai pengalaman pembelajaran kursus EDUP dan BMMB secara menyeluruh. Jadi yang pertama sekali adalah guru perlu menguasai kemahiran asas ini dan mempraktikkannya terutamanya sewaktu mengajar kelab. Yang kedua adalah guru bahasa Melayu haruslah merancang PDP yang kreatif dan juga inovatif. Yang ketiga pula adalah pengaplikasian dan pembentukan TMK ini bukan sahaja dapat memotivasikan pelajar, walhal dapat juga membantu masalah disiplin dan tingkah laku pelajar sewaktu kelas berlangsung. Dan yang terakhir sekali, melalui TMK ini telah dapat melahirkan generasi yang mahir dalam bidang ICT dan dalam masa yang sama dapat menggunakan teknologi untuk membuat sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan sambung mengenai cabaran yang telah kami hadapi semasa sesi PDPR dan cara yang telah kami ambil untuk mengatasi masalah-masalah ataupun cabaran yang timbul. Okey, jadi antara cabaran yang telah kami hadapi ialah semasa sesi PDPR, komunikasi yang berlaku adalah secara dua hala. Jadi mungkin kami tidak dapat mempraktikkan secara langsung tentang apa yang telah kami pelajari. Kami mungkin hanya mendapat teori sahaja dan tidak dapat membuat amali atau aplikasikan apa yang telah kami pelajari secara langsung. Okay, itu akan menyebabkan kami tertinggal dalam pelajaran disebabkan oleh faktor-faktor tersebutlah. Okay, seterusnya ialah tutorial. Tutorial yang telah diberikan kepada kami adalah boleh dikira sebagai banyak kerana setiap kali kelas kami akan mendapat satu tutorial. Jadi ini akan menyebabkan masa yang diberikan untuk kami menyiapkan kerja khusus adalah bertindih. Jadi kami tidak dapat fokus terhadap kerja khusus yang telah ditugaskan dengan baik. Seterusnya ialah tutorial yang dilakukan yang diberi secara berkumpulan akan menyukarkan kami lah untuk menyiapkan tutorial tersebut kerana mungkin ada setengah daripada kami yang mengalami masalah internet, jadi kami tidak dapat meluangkan masa untuk menyiapkan bersama-sama. Okay, seterusnya ialah tugasan. Okay, mungkin antara kami ni ada yang tinggal di kawasan pedalaman. Mungkin ini akan menyebabkan mereka mengalami gangguan capaian internet ketika menyiapkan tugasan kerja khusus. Okay, jadi itu akan membantutkan mereka untuk mencari bahan rujukan. Kalau kita lihat, kalau kita berada di kampus,
kita dapat membuat rujukan secara terus di perpustakaan. Okay, jadi kalau dekat PDPR, semasa PDPR kami hanya boleh membuat pencarian bahan rujukan di internet sahaja. Okey, seterusnya ialah cara untuk mengatasi cabaran-cabaran yang telah saya sebutkan tadi ialah pertama dari segi masa, kami haruslah mengatur jadual yang efektif untuk membahagikan masa antara membuat tutorial dan membuat tugasan. Jadi mungkin kami haruslah mengambil inisiatif dengan menyiapkan tutorial selepas sahaja kelas tamat. Okay, selain itu kami juga haruslah memahami soalan tutorial dan mencari bahan rujukan terlebih awal supaya dapat memudahkan urusan membuat kerja khusus. Okay, seterusnya ialah bahan rujukan. Okay, kami haruslah mencari bahan rujukan bagi tidak difahami. Okay, jadi dan memudahkan kami untuk menyiapkan tugasan. Yang seterusnya ialah mencari bahan rujukan yang pelbagai di internet untuk menyiapkan tugasan tutorial dan kerja khusus. Okay, seterusnya ialah rakan pembelajaran. Okay, rakan pembelajaran ini juga penting untuk kita menanyakan soalan tentang topik-topik yang kurang difahami. Okay, seterusnya rakan pembelajaran ini juga penting untuk kita membuat penerangan yang lebih mendalam. Okay, jadi kita kena minta penjelasan daripada mereka untuk tentang satu perkara sama ada untuk tutorial ataupun kerja khusus. Okay, yang seterusnya ialah maklum balas keberkesanan. Okay, untuk pengetahuan dalam subjek BMMB terdapat kita dapat mengetahui 4 elemen untuk diaplikasikan dalam PDPR agar sesuai dengan kemahiran bahasa yang diajar. Okay, yang seterusnya ialah menghurai dengan lebih mendalam mengenai dokumen standard kurikulum dan pentaksiran bahasa Melayu sekolah rendah. Okay, bagi subjek EDUP, kita mengetahui cara untuk mengurus kelas, mengenal pasti tingkah laku bermasalah murid dan cara untuk mengatasinya, membuat bahan multimedia interaktif. Yang seterusnya ialah mengenal pasti teknologi yang sesuai digunakan dalam sesi PDP ataupun sesi PDPR. Yang seterusnya ialah kemahiran, dapat mengetahui cara-cara untuk menghasilkan BBM dengan baik menggunakan TMK. Seterusnya membuat RPH dengan lengkap, membina bahan multimedia interaktif dengan sesuai menggunakan kemahiran bahasa ataupun kaedah dan teknik yang telah dipilih. Okay, seterusnya kita dapat membuat aplikasi sendiri berdasarkan apa yang telah kita pelajari. Okay, yang seterusnya ialah pembelajaran bermakna. Okay, pembelajaran bermakna ni kita dapat belajar cara membuat RPH yang digunakan ketika mengajar. Kita dapat mengetahui 4 elemen penting yang perlu kita terapkan semasa mengajar, iaitu strategi, pendekatan, teknik dan kaedah. Okay, yang seterusnya ialah mengetahui cara menguruskan kelas dengan efektif dan cara-cara mengatasi tingkah laku bermasalah. Okay, seterusnya ialah membina multimedia interaktif yang berkesan dan memenuhi pihak. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian. Salam sejahtera. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan saya mengenai the big idea dan juga soalan EQ iaitu essential questions. The big idea adalah mengenai teknologi ubiquitous pemangkin PDPR therapeutic. Teknologi ubiquitous ini bermaklumat untuk mendorong PDPR supaya berjalan dengan lebih lancar dan lebih berkesan, di mana teknologi mampu membantu pelajar belajar dalam keadaan terapeutik walaupun kita tetap berada dalam waktu pandemik COVID-19. Ini bermakna pelajar tetap boleh menjalankan proses PDP walaupun masing-masing berada di kediaman sendiri. Seterusnya, teknologi ubiquitous ini melibatkan penggunaan pelbagai aplikasi TMK dalam proses PDP, di mana aplikasi-aplikasi tersebut mampu berupaya menarik minat dan juga memotivasi pelajar untuk
menjalankan proses PDP serta memudahkan kefahaman pelajar mengenai penyampaian guru menerusi penerapan pelbagai elemen seperti elemen visual, audio, video dan juga animasi. Soalan EQ yang pertama ialah bagaimanakah teknologi ubiquitous dapat mewujudkan PDPR yang terapeutik? Pertama sekali, teknologi ubiquitous ini dapat memupuk rasa empati dalam diri guru terhadap muridnya kerana guru dapat memahami dan membantu murid melalui menggunakan teknologi. Sebagai contoh, guru boleh mewujudkan interaksi secara dua hala bersama dengan murid-muridnya dengan menggunakan aplikasi seperti Google Meet, Google Classroom dan juga Padlet walaupun masing-masing berada di kediaman sendiri. Selain itu, teknologi ubiquitous ini juga mampu menyediakan persekitaran pembelajaran yang positif dan kondusif untuk murid dengan mengaplikasikan pendekatan didik hibur menggunakan teknologi seperti penggunaan YouTube untuk menayangkan video. Dan teknologi ubiquitous ini mampu menyeronokkan proses pembelajaran dan meningkat motivasi intrinsik murid untuk meneruskan proses PDP. Soalan yang kedua ialah bagaimanakah guru dapat memastikan teknologi ubiquitous diintegrasi dengan berkesan di dalam PDPR. Pertama sekali, guru perlu membuat perancangan yang teratur sebelum PDPR berlangsung. Menerusi kursus BMMB 3063, guru pelatih dilengkapi dengan pengetahuan mengenai pelbagai jenis strategi, pendekatan, kaedah dan teknik yang boleh kita gunakan semasa merancang proses PDPR. Manakala menerusi kursus BMMB 3073, guru pelatih juga dilengkapi dengan kemahiran merancang dan menghasilkan RPH sebelum menjalankan proses PDP. Ini pula adalah untuk menyediakan PDP dapat dijalankan dengan lebih lancar dan juga lebih berkesan. Selain itu, guru juga boleh menyediakan bahan media pengajaran yang bersifat interaktif seperti penggunaan permainan teknologi yang bersifat interaktif seperti Kahoot dan juga dapat memastikan setiap murid melibatkan diri secara aktif dalam PDPR. Baiklah, saya teruskan lagi dengan kompetensi 6C. C yang pertama ialah citizenship iaitu kewarganegaraan. Sifat kewarganegaraan ini dipupuk pada setiap sesi pembelajaran untuk subjek EDUP dan juga BMMB. Tugasan tutorial yang diberikan memerlukan pelajar untuk memahami nilai dan juga mengambil kira pandangan daripada pelbagai pihak. Contohnya, untuk kerja khusus EDUP 3053 iaitu membina bahan bantu mengajar yang memerlukan pelajar mengambil kira kepelbagaian murid sama ada murid tersebut ialah murid jenis kinestetik ataupun auditory. Seterusnya, untuk C yang kedua iaitu karakter ataupun sasiah, pelajar dipupuk untuk sentiasa bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasan dan tutorial yang diberikan. Aspek ini memerlukan pelajar untuk mengatur diri dan masa dengan baik bagi mendapatkan hasil yang berkualiti. Contohnya, apabila pelajar mendapat tugasan kerja khusus yang banyak dalam satu masa, maka pelajar tersebut perlulah bijak mengatur masa dengan sistematik, contohnya dengan membuat jadual waktu dan sebagainya. Seterusnya, ketekunan, ketabahan dan kecekalan merupakan antara sifat yang perlu ada dalam diri pelajar. Contohnya, dalam menyiapkan tugasan kerja khusus dan juga tutorial bagi kedua-dua subjek ini memerlukan pelajar bertanggungjawab dan mengatur masa dengan baik. Bertanggungjawab sama ada terhadap diri sendiri ataupun terhadap ahli kumpulan. Dan mengatur masa dengan baik ini adalah bertujuan supaya pelajar dapat menghantar tugasan mengikut masa yang telah ditetapkan. C yang ketiga ialah kolaboratif. Tugasan pembelajaran melibatkan kolaboratif bersama individu lain untuk melatih kemahiran interpersonal dan juga kemahiran sosial. Contohnya,
Dalam kerja khusus 1 EDUP 3053, kolaboratif bersama rakan pembelajaran yang pakar berkaitan dengan teknologi dijalinkan untuk memastikan bahan multimedia yang dihasilkan adalah berkualiti dan dapat digunakan secara berkesan. Tugasan tutorial dengan kolaboratif antara pelajar dapat juga melatih nilai ataupun cara untuk menguruskan cabaran dan menguji nilai kepimpinan dan kerjasama dalam diri serta membentuk sikap saling bergantung antara satu kumpulan. Baiklah, seterusnya untuk C yang keempat iaitu communication ataupun komunikasi. Komunikasi terjalin melalui teknologi seperti aplikasi Google Meet, WhatsApp dan juga Google Classroom. Hal ini demikian kerana sepanjang berdepan dengan COVID-19, kita hanya menggunakan aplikasi-aplikasi ini sebagai media utama ataupun sumber komunikasi utama sepanjang pembelajaran berlangsung. Dan tujuannya ialah untuk menyampaikan maklumat dan juga idea. Mod komunikasi terdapat dalam dua aspek, iaitu contohnya untuk BMMB 3063, komunikasi secara segerak melalui Google Meet untuk tujuan penerangan dan pemahaman, manakala komunikasi secara tidak segerak seperti aktiviti tutorial yang melibatkan pelajar perlu memberi jawapan pada ruangan komen dalam Google Classroom untuk tujuan menilai keberkesanan komunikasi semasa pembelajaran. Dan untuk C yang kelima iaitu kreativiti. Kreativiti pelajar akan diuji dalam setiap subjek yang dipelajari. Namun begitu, untuk subjek EDUP 3053 amat memerlukan daya kreativiti pelajar bagi menyiapkan tugasan kerja khusus subjek tersebut. Jadi, ia dapat dilihat melalui penghasilan media pembelajaran yang dapat mendorong murid untuk berfikiran kreatif. Contohnya, semasa menjalankan kerja khusus, kami perlu mewujudkan satu media interaktif dalam bentuk laman sesawang supaya dapat digunakan semasa PBS. Selain itu, pelajar juga perlu kreatif dan mahir dalam teknologi semasa sekiranya ingin cemerlang dalam subjek ini. Melalui subjek ini, kami dapat memahami dengan lebih mendalam bahawa walaupun kita belajar dengan cara belajar atas talian, namun kita dapat meneruskan sesi pembelajaran walaupun agak terbatas. Namun dengan adanya subjek EDUP 3053 ini, kami mengetahui banyak aplikasi dan juga perisian yang menarik seperti word wall, wiki, e-content, podcast dan sebagainya. Dan aplikasi dan perisian ini kami dapat gunakan ke dalam sesi pembelajaran semasa kami menjalankan PBS. Dan ianya sangat menunjukkan impak yang positif kerana guru tersebut menyatakan bahawa perkara tersebut adalah perkara baharu yang berlaku dalam pembelajaran murid-murid tersebut. Dan C yang terakhir ialah pemikiran kritis. Pemikiran kritis ini seperti yang kita tahu sentiasa wujud dalam setiap sesi pembelajaran yang kita jalani. Sebagai contoh, subjek BMMB 3073 banyak melatih pelajar supaya berfikiran kritis. Antaranya ialah pelajar perlu memikirkan aktiviti yang hendak dimasukkan ke dalam RPH. Ini bertujuan supaya tak ada pengulangan aktiviti berlaku sepanjang minggu dan murid juga dapat mengalami pembelajaran yang menyeronokkan dengan adanya aktiviti yang pelbagai. Selain itu, pelajar juga dapat membuat analisis berkenaan dengan rancangan pengajaran harian tersebut. Jadi, analisis ini dibuat berdasarkan maklum balas daripada murid ataupun maklum balas daripada guru itu sendiri dengan melihat keberkesanan aktiviti yang dirancang dan juga kemahiran yang diterapkan semasa sesi pembelajaran berlangsung. Sama ada objektif pembelajaran yang ditetapkan tercapai ataupun tidak, dan juga aktiviti yang dirancang menarik ataupun tidak berapa memberangsangkan. Baiklah, seterusnya kita masuk pula kepada rakan pembelajaran. Rakan pembelajaran telah menjadi sumber utama, terutamanya ketika kami menyiapkan tugasan dan projek supaya dapat dilaksanakan dengan baik.
Contohnya, untuk kerja khusus EDUP 3043, kami perlu mencari 2 orang rakan pembelajaran semasa kami menjalankan kursus ini. Rakan pembelajaran yang pertama, ianya dirujuk untuk proses membina soal selidik dan juga protokol temu bual sebagai instrumen penilaian ketika pengalaman berasaskan sekolah. Jadi kami telah memilih pensyarah kanan daripada UiTM Shah Alam sebagai rakan pembelajaran pertama yang bertindak untuk mengesahkan protokol dan protokol temu bual dan juga soal selidik yang telah kami bina. Baik, untuk rakan pembelajaran yang kedua pula, rakan pembelajaran ini berperanan sebagai responden untuk menjawab soal selidik yang telah kami bina tadi. Jadi, contoh rakan pembelajaran yang terlibat semasa PBS untuk rakan pembelajaran yang kedua ialah guru cemerlang subjek Bahasa Melayu yang telah mengajar selama 10 tahun dan juga guru bimbingan kaunseling. Ini bertujuan bukan sahaja untuk menjawab soal selidik, malah kami juga dapat membincangkan masalah tingkah laku murid dan juga cara untuk mengawal bilik darjah tersebut. Seterusnya, kerjasama daripada pakar kualitatif dan individu yang berkelayakan bertujuan menyokong pelajar mendapatkan ilmu baharu, nasihat dan juga pengalaman yang bermakna. Jadi dalam pencarian maklumat dan ilmu baharu mengenai tugasan kerja khusus EDUP 3043 ini, kami telah menghubungi pakar seperti yang dinyatakan, iaitu pensyarah kanan, guru cemerlang subjek Bahasa Melayu dan juga guru bimbingan dan kaunseling yang mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 10 tahun melalui media WhatsApp supaya dapat membantu kami melaksanakan tugasan dengan jaya. Jadi, hasil maklum balas pengesahan, idea dan juga cadangan daripada rakan pembelajaran ini dapat membantu pelajar, iaitu kami, membuat refleksi dan menambah baik idea sedia ada supaya menjadi lebih menarik dan baik. Baiklah, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.